Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk pembincangan saya pada hari ini adalah Learning Kit for Types of Crystalline Structure. Tajuk pembincangan saya ini adalah Learning Kit for Types of Crystalline Structure yang bertanding pada kategori Innovation Project, subkategori Education and Teaching. Terdahulu izinkan saya perkenalkan diri ahli kumpulan saya yang terdiri daripada dua orang, iaitu Encik Khairul Nizat dan saya sendiri Puan Zanida. Kita pergi pada pengenalan. Apa itu Learning Kit? Learning Kit ini merupakan salah satu alat bantu mengajar yang dihasilkan menerusi bola-bola kecil yang berwarna-warni. Learning Kit ini dibangunkan bertujuan untuk memberi gambaran dengan lebih jelas kepada pelajar bagi mengenal pasti jenis-jenis struktur hablo yang terdapat di dalam molekul atom. Melalui Learning Kit ini, pelajar akan lebih berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai struktur hablo atom dan sekaligus pelajar dapat mengikuti setiap jenis struktur hablo atom ini dengan cepat. Pelajar juga akan lebih mudah untuk membuat pengiraan jumlah atom per sel berdasarkan Learning Kit yang dihasilkan ini. Penyataan masalah. Sebagai contoh, dalam soalan peperiksaan akhir, kita diberi soalan untuk melukis struktur penghabluran atom berserta kiraan. Ada 4 jenis struktur yang perlu diikat, iaitu simple cubic, body center cubic BCC, fan center cubic FCC dan hexagonal closed pack HCP. Markah yang diberi adalah 12 markah. Amatlah rugi sekiranya kita tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Kalau kita tengok dekat sini, pelajar suka mengimajinasikan struktur atom tersebut. Apabila pelajar suka untuk mengimajinasikan atau membayangkan struktur atom tersebut, pelajar susah untuk memahami pengiraan struktur atom tersebut. Sebagai contoh, untuk face center cubic FCC, daripada gambaran ni kita cuma nampak berbola-bola banyak pada sini, tapi tak tahu macam mana nak kira dia. Ni kita dah kecilkan dia. Kalau ikut kiraan kat sini, kita ada 8 corner atom dengan 1/8 sama dengan 1 atom. 6 face corner, ni darat dengan separuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni pelajar biasa tak akan nampak, ada 6 dekat sini. Ada 6 dekat sini. Pelajar selalu buat kesilapan pada bahagian kat sini. Pada bahagian corner atom. Jadi kita akan dapat 3 atom. Total atom adalah 4. Biasa untuk bilangan atom dekat sini, pelajar salah membuat pengiraan. Sebab dia tak dapat bayangkan macam mana struktur atom tersebut. Contoh yang lagi satu. Hexagonal closed pack. Ini adalah bentuk hexagonal. Kat sini ada 12 corner atom. Darab dengan 1/6. Kat sini dia orang tak tahu mana dia punya 12. Mana 12? Tak nampak. Jadi 2 center atom dia nampak pada setengah. 2 center atom darab dengan setengah, dapat 1 atom dengan 3 center atom sama dengan 3. Ni ada 3. Jadi dekat sini kita tak nampak 3D dia. Tak boleh nampak depan belakang. Cuma nampak dari bahagian hadapan saja. Tapi daripada sisi, daripada belakang kita tak nampak. Tujuan saya membina Learning Kit ini tujuan saya guna Learning Kit adalah sebagai pemudah cara pelajar memahami jenis-jenis struktur hablo yang terdapat dalam molekul atom. Terdapat 2 jenis objektif Learning Kit ini, iaitu yang pertama, memudahkan pelajar memahami struktur atom semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Dan yang kedua, pelajar dapat membuat pengiraan struktur atom dengan cepat. Kaedah pelaksanaan. Learning Kit ini membolehkan pelajar melihat dengan lebih jelas dan lebih dekat lagi model-model 3D yang telah dihasilkan. Pelajar diberi peluang melihat dan memegang Learning Kit ini bagi memberi gambaran dengan lebih dekat dan jelas tentang jenis-jenis struktur molekul atom. Dengan ini, kebosanan pelajar terhadap subjek ini boleh dikurangkan dan sebaliknya peningkatan sifat ingin tahu pelajar terhadap subjek ini semakin tinggi. Berikut merupakan perbezaan antara perkara ataupun proses yang sebelum dengan yang sekarang. Terdapat 4 jenis aspek. Aspek yang pertama adalah penjimatan masa penyampaian kuliah.
Sebelum pensyarah mengambil masa yang lama untuk menamatkan kuliah. Sekarang, pensyarah dapat menjimatkan masa kuliah sehingga 90%, seterusnya dapat mencapai objektif pembelajaran. Aspek yang kedua, pemahaman isi pengajaran. Pelajar kurang jelas dengan pembelajaran yang diajar. Sekarang, hasilnya pelajar mudah memahami dan jelas dengan adanya bahan ini sebagai rujukan dan panduan. Aspek yang ketiga, dorongan dan minat. Pelajar akan merasa bosan kerana hanya mendengar penerangan sahaja. Tetapi sebaliknya, pelajar akan tertarik dan berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang tajuk tersebut. Dan aspek yang keempat adalah pemahaman konsep pengiraan. Pelajar kurang jelas konsep pengiraan jumlah atom per unit sel. Sebaliknya, pelajar mudah memahami konsep pengiraan jumlah atom per unit sel. Metodologi bagi learning kit ini merujuk kepada keberkesanan alat bantu mengajar model 3D ini di kalangan pelajar bagi kursus material sains. Kajian pengukuran keberkesanan ini adalah terdiri daripada seperti berikut. Yang pertama adalah borang kaji selidik yang menggunakan perisian Google Form. Yang kedua adalah golongan sasaran adalah pelajar-pelajar yang mendaftar kursus material sains, iaitu saya ambil daripada pelajar dari kelas DKM3D dan DKM3E. Okay, kita menggunakan dua skala pilihan iaitu setuju dan tidak setuju. Dan yang keempat adalah memberi alamat URL Google Form kepada pelajar untuk menjawab kaji selidik. Okay, berikut merupakan Google Form yang saya beri kepada pelajar di mana kita ada kaji selidik keberkesanan alat bantu mengajar. Okay, di mana pelajar perlu mengisi kod dan nama kursus, kelas dan sesi. Jantina lelaki dan perempuan. Okay, terdapat 8 soalan di mana pelajar perlu menjawab setuju ataupun tidak setuju. Selepas pelajar menjawab, pelajar perlu submit borang tersebut untuk direkodkan. Hasil dapatan. Hasil dapatan adalah jumlah pelajar terdiri daripada 50 orang pelajar, 40 pelajar orang pelajar lelaki dan 2 orang pelajar perempuan. Merujuk kepada graf, majoriti bersetuju dengan penggunaan alat bantu model mengajar 3D ini. Okey, bilangan pertama, perkara nota panduan bersama alat bantu mengajar menjadikan pembelajaran lebih menarik, menjimatkan masa dan menyeronokkan. 92% bersetuju dan 8% tidak setuju. Yang kedua, pendekatan alat bantu mengajar ini dapat membantu untuk memahami konsep pengiraan lebih mudah. 88% pelajar setuju, 12% tidak setuju. Yang ketiga, alat bantu mengajar dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kuliah. 90% setuju dan 10% tidak setuju. Yang keempat, alat bantu mengajar ini memberikan kesan yang lebih baik berbanding dengan kaedah tradisional. 86% setuju dan 14% tidak setuju. Yang kelima, alat bantu mengajar dapat menarik minat pelajar terhadap PNP. 90% setuju dan 10% tidak setuju. Yang keenam, alat bantu mengajar ini meningkatkan interaksi antara pelajar dengan pensyarah. 86% setuju dan 14% tidak setuju. Yang ketujuh, nota pembelajaran menggunakan aplikasi 3D menjadikan PMP lebih kreatif dan inovatif. 92% pelajar setuju dan 8% tidak setuju. Alat bantu mengajar ini dapat meningkatkan pengetahuan keberkesanan terhadap pembelajaran metode sains. 86% pelajar setuju dan 14% tidak setuju. Okey, berdasarkan Raja 1 yang telah diperolehi, lebih 85% memberi maklum pada setuju di mana alat bantu mengajar ini terbukti berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa. Ini membuktikan bahawa alat bantu mengajar ini dapat membantu pelajar dalam memahami proses PNP. Terdapat 15% pelajar tidak bersetuju tentang keberkesanan alat bantu mengajar ini. Maklum alas pelajar-pelajar yang mengundi tidak setuju adalah kerana mereka inginkan alat bantu mengajar yang mencukupi dan besar untuk mereka menelaah proses PNP. Kesimpulan. Hasil daripada maklum balas dapatan kajian, alat bantu mengajar ini membuktikan ianya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi pelajar iaitu sifat bosan dan subjek teori boleh dihapuskan dengan alat bantu mengajar ini.
Model alat bantu mengajar ini mampu menarik minat pelajar, menyeronokkan dan meningkatkan interaksi dua hala antara pensyarah dan pelajar. Semakin banyak pelajar tanya, semakin banyak ilmu pengetahuan yang diperolehi dan kelas tidak bosan dan senyap. Pensyarah-pensyarah lain juga boleh menggunakan alat bantu mengajar ini sebagai bahan tambahan mereka dalam proses PNP. Selain itu, ianya ringan dan mudah dibawa. Secara keseluruhannya, didapati alat bantu mengajar ini sangat membantu pelajar-pelajar secara amnya dalam wujudkan diri pelajar. Ia juga dapat membantu pensyarah-pensyarah lain khususnya yang mengajar subjek material sains. Ini merupakan produk yang dihasilkan oleh saya dan pasangan saya. Okay, saya buat 4. Ada simple cubic, body center cubic, face center cubic dan hexagonal close pack cubic. Di mana keempat-empat struktur harmoni pelajar-pelajar boleh pegang, melihat sendiri dengan lebih dekat. Rujukan saya ambil rujukan daripada buku-buku material sains